أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Pertamanya, yang dihormati Syekh Ruwaq dan juga timbalannya, tuan-tuan guru, penuntut-penuntut ilmu, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah اليوم نواصل في قراءتنا في كتاب هداية الطالب. هداية الطالب pada muka surat 45 kalau yang ni lah. Kalau dalam ni 63 Kalau PDF 63, kalau tabaah yang sama. Jadi kita masih lagi dalam pembahagian taqsimul af'al. Jadi sebelum ini kita dah masuk taqsimul af'al. Laqad syarahna qabla hadha taqsimul af'al min haythu al-jamid wal mutasarrif, من حيث المجرد والمزيد. وإن شاء الله اليوم سندخل في شرح تقسيم الفعل من حيث اللازم ومتعدي، ataupun من حيث اللزوم dan juga mutaaddi. Jadi lazim dengan mutaaddi ni kita melihat kepada memerlukan kepada mafa'il ataupun tidak memerlukan kepada mafa'il. Itu kita katakan bahawa yahtaj ilal mafa'il atau la yahtaj ilal mafa'il. Sebab fa'il confirm lah. Mustahil fi'il tidak adanya fa'il. Tetapi ada fi'il yang mana perkataannya difahami, yufham bidunil maf'ul. Yujad minal af'al tufham bidunil maf'ul. Jadi tanpa maf'ul ini dipanggil sebagai lazim, dipanggil sebagai lazim, tidak memerlukan kepada maf'ul, kerana bidun maf'ul yuaddi ilal fa'idah ataupun yuaddi ila kalamin tam ataupun percakapan yang sempurna. Okey. Jadi sebagai contoh kita mengatakan bahawa sebagai contoh daraba Muhammadun Zaidan sebagai contoh. Jadi daraba memerlukan kepada maf'ul. Sebab bila kita mengatakan daraba Muhammad, maka ayat itu tidak difahami, la yufham. Jadi untuk kita memahaminya, maka kita memerlukan kepada maf'ul. Untuk kita memahamkan ayat tersebut, maka nahtaj ilal maf'ul. Jadi daraba Muhammad Zaidan. Jadi Zaidan itu melengkapkan ayat ataupun memberikan makna sempurna. Tetapi ada juga dalam bahasa Arab yang mana tanpa maf'ul ayat itu difahami. Sebagai contoh, nama Muhammadun. Muhammad tidur, ataupun telah tidur Muhammad. Jadi perkataan itu walaupun tanpa maf'ul, ayat itu tetap juga difahami. Ini kita masuk pada hari ini, macam mana kita nak tahu dari segi wazan dia dan dari segi qiyas dia, dan juga ada juga dari segi qiyas, dari segi sama'i dia, dan juga kita nak tahu juga dari segi kegunaan bahasa Arab. Sebab ada perkataan yang mana hanya digunakan bahasa Arab, walaupun boleh digunakan sebagai kena masuk lain lah. Masuk lain. Okey. Itu dalam bab mabni majhul dengan mabni ma'lum. Astaghfirullahalazim. Okey. Jadi
Macam mana nak berubahkan daripada lazim kepada mutaaddi dan mutaaddi kepada lazim. Ini yang perlu kita belajar ini insya-Allah. Jadi kita pertama kali kita buka jadual, naftah jadual yang mana dibuat oleh Syekh. Qala musannif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin. Taqsimul fi'l ila lazim wa muta'addin. Jadi pembahagian fi'il kepada lazim dan juga muta'addi. Dan lazim, dia kata lazim huwa ma la yansibu al-maf'ul bihi, iaitu dia tidak memasukkan maf'ul bihi ataupun tidak memerlukanlah, bahasa mudah dia, tidak memasukkan maf'ul bihi ataupun la yahtaju ila al-maf'ul. Jadi macam mana kita nak kenal dia? Dia kata wa minhu, di antara yang kita nak kenal bahawa perkataan-perkataan itu adalah lazim, pertama adalah menunjukkan, yadullu ala af'al as-sajaya, iaitu at-tabai' ataupun kita katakan gharaiz, semula jadi kan, ataupun memang perbuatan asal kita. Seperti mana perkataan jabuna, syaju'ah. Jadi perkataan ini adalah lazim. Bila menunjukkan kepada sajaya, maka dia adalah lazim. Dan juga menunjukkan pada bentuk al-hayat. Di sebenarnya tala ni sara tawilan, tala ni maksudnya sara tawilan. Qasura maksudnya sara qasiran. Jadi dia menjadi apa dia? Dia menjadi lazim. Kan sara Muhammadun qasiran. Sara Muhammadun tawilan. Jadi tala jadi maksudnya adalah sara tawilan. Qasura maksudnya sara qasiran. Jadi dalam perkataan qasara itu maksud dia begitu. Telah menjadi dia tinggi, telah menjadi dia rendah. Ini dipanggil al-hayat, bentuk. Kemudian begitu juga apabila bermaksud pada menunjukkan kepada al-alwan, iaitu warna-warna. Seperti ikhdarra, telah hijau. Telah hijau, pokok itulah, ataupun as-samaru, ataupun al-waraku. Wahmarra, dan begitu juga ihmarra, telah merah. Mungkin kita katakan al-wajhu ke, kan? Dan menunjukkan juga kepada al-huzn wal farah, al-huzn wal farah, menunjukkan kepada sedih dan juga gembira. Mana perasaan lah. Contohnya fariha, ghadiba, semua itu menunjukkan kepada lazim. Dan juga menunjukkan kepada nadhafah dan wasakh, al-wasakh, menunjukkan kepada al-wasakh, wisih pula. Al-wasakh. Okey. Al-wasakh ni maknanya adalah kotor lah. Nadhafah ni maksudnya bersih. Jadi seperti nadhufa qadhura. Semua perkataan ini menunjukkan kepada lazim. Dan ada perkataan yang mana memang perkataan ini adalah menunjukkan kepada lazim sahaja. Dia tidak akan menjadikan kepada, dia tak jadi menjadi mutaaddi. Iaitu dipanggil mutawa'an. Mutawa'an. Af'al mutawa'. Af'al mutawa' ni maksudnya adalah qabul athar al-fi'l. Qabul athar al-fi'l, maknanya dia menerima kesan perbuatan. Biasanya kita gunakan pada, kita gunakan kasartu zujaja fankasara, maka dia pecah. Ini dipanggil mutawi'. Al-mutawi'. Jadi perkataan inkasara zujaj, dia adalah hasil daripada kita yang memecahkan. Maka terpecahlah
terpecahlah kaca itu. Jadi fi'il itu, inkasara tu, dia tidak boleh menjadi mutaaddi, dia lazim. Sebab tu kadang-kadang ulama mengatakan bahawa dia menjadikan maf'ulun bih sebagai fa'il. Sebab az-zuja itu pada asalnya dia adalah maf'ulun bih. Maknanya maf'ulun bih yakum maqam al-fa'il. Sedangkan sepatutnya perbuatan itu tidak boleh dilakukan oleh fa'il tersebut, tetapi tidak boleh dilakukan oleh maf'ul. Sepatutnya perbuatan itu tidak boleh dilakukan oleh maf'ul, tetapi bila kita jadikan perbuatan itu boleh dilakukan oleh maf'ul, maka itu dipanggil mutawi'. Okey, dipanggil mutawi'. Faham contoh di sini adalah dahrajtu. Kemudian dia kata lil mutaaddi lil wahid wa atharan, iaitu kesan kepada mutaaddi li wahid. Maknanya kesan daripada memerlukan kepada satu maf'ul saja. Contohnya dahrajtu al-qurata fatadahrajat. Dahrajat ni, dahrajtu maknanya menggoncangkan. Maka dia tergolek lah, maksudnya gitulah. Maka dia tergolek. Jadi perkataan bahasa kita mungkin guna ter kot kan. Tersakit. Bila disepak, tersakit. Jadi itu perkataan yang dipanggil pada mutawi'. Ataupun didatang dalam perkataan dalam wazan if'alla. Datang daripada wazan if'alla. Contohnya iksya'arra. Iksya'arra. Ataupun datang dalam wazan if'anlala. Adalah ihran jama'. Ihran jama'. Jadi ihran jama' ni maksudnya adalah ijtama'a, berkumpul lah. Boleh kita katakan ihran jama' at-tullabu sebagai contoh. Dia berlawan dengan ifranqa'a. Ifranqa'a maknanya tafarraqa. Jadi kalau wazan-wazan ini, maka dia mesti menjadi lazim. Dia bukannya mutaaddi. Ataupun muhawwalan, maknanya ditukarkan. Asalnya dia adalah untuk mutaaddi, tapi ditukarkan kepada lazim. Ada sebab dia. Dia punya sebab. Fi sabab. Ataupun ada tujuan dia. Fi gharad. Adanya gharad. Apa gharad dia? Ila fi'lin li'ifadatil madhi aw dham. Menunjukkan kepada pujian ataupun kejian. Pujian ataupun kejian. Contohnya bila kita mengatakan fahumat tilmizu. Sepatutnya tak boleh kita kata fahumat tilmizu. Jadi fahumat tilmizu maksudnya apa dia? Maksudnya ma'afhamahu. Ini dipanggil muhawwal. Maksudnya adalah ma'afhamahu. Alangkah fahamnya pelajar itu. Okey. Jadi bila kita menggunakan perkataan itu, maka perkataan itu menjadi lazim. Maka perkataan itu menjadi lazim. Kemudian mutaaddi. Mutaaddi memerlukan kepada satu maf'ul wahid, memerlukan kepada dua maf'ul itsnain, memerlukan kepada tiga. Cumanya bila memerlukan kepada dua, dia terbahagi pada dua, sama ada asal yang dua itu mubtada' dan khabar, ataupun asalnya bukan mubtada' dan khabar. Dia panggil nasikh lah. Af'al nasikhah, af'alu nasikhah. Seperti kana wa akhwatuha dhanna dan sebagainya kan. Tapi di sini dia memerlukan kepada maf'ul awal dengan maf'ul tsani, bukannya seperti mana di i'rab sebagai isim dan juga khabar. Sebab dia itu dari segi apa? Dari segi dia bukan memerlukan kepada maf'ulun bih lah. Okey. Maknanya af'al syuru' dan af'al qulub dan sebagainya lah. Dia kata wahid li wahid huwa kathirun fil lughati al-arabiyyah. Banyak dia kata. Wa alamatuhu, dan tandanya adalah an tattasila bihi ha'ud dhamir.
ha'ud dhamiril maf'ul, iaitu dia bercantum dengan hak dhamir. Dia bercantum dengan hak dhamir maf'ul. Ataupun hak dhamir ini ya'udu ilal maf'ul. Ha'ud dhamir ya'udu ilal maf'ul. Itu maksudnya. Contohnya nahwu fahima wa hafizah. Perkataan fahima dengan perkataan hafizah. Taqul al-mas'alatu fahimtuha. Jadi fahimtuha, ha itu kembali kepada al-mas'alah. Jadi al-mas'alah itu menunjukkan makna maf'ul. Menunjukkan kepada makna maf'ul. Wa hafiztuha. Ya? Kemudian lisnain. Asluhuma al-mubtada' wal khabar. Asalnya dia adalah mubtada' dan juga khabar. Rujhan ni maksudnya adalah zan, adanya zunun lah, adanya zunun, rujhan. Maknanya yastawi bainal amrain. Ma yastawi bainal amrain. Yakin, yakinlah. Kemudian tahawulun lah. Tahawulun maknanya berubah. Jadi fi'il rujhan, fi'il yakin dan juga fi'il af'al tahawul. Jadi af'al rujhan, yakin, tahawul ni semua ni memerlukan kepada dua maf'ul bih lah. Yang mana ditukar mubtada' dan khabar itu menjadi maf'ul awal dan maf'ul tsani. Seperti mana perkataan dhanna, khala, hasiba, za'ima, ja'ala, hab, adda, haja. Semua itu perkataan adalah memerlukan kepada dua maf'ul. Sebagai contoh, zanantu zaidan atiyan. Zanantu zaidan atiyan. Jadi zaidan itu adalah maf'ul awal, atiyan itu adalah maf'ul tsani. Dan ja'ala, kita ambil perkataan-perkataan ni. Perkataan di sini, ja'ala di sini maksudnya adalah sangkaan juga. Maknanya ada perkataan ja'ala. Sebab tu kita bila belajar saraf ataupun kita mendalami dalam bahasa Arab, senang untuk kita pada menafsirkan Al-Quran lah. Mempermudahkan kita untuk memahami Al-Quran. Sebab dalam Al-Quran mengatakan waja'alu, mereka menyangkakan di sini. Al-malaikata inatha. Boleh tengok dalam Al-Quran lah. Waja'alu, di antaranya ulama menterjemahkan ja'alu di sini adalah mereka menyangkakan. Ya'taqidu annal malaikata inatha. Annal malaikata inasun. Okey. Jadi ja'alu di sini maksudnya mereka sangkakan. Hab, walaupun dia menggunakan dengan ba' al-khafifah lah. Al-khafifah maksudnya tidak bersabdu lah. Walaupun dia seolah macam fi'il amar, tapi maksudnya adalah sangkaan jugalah. Jadi hab zaidan muntaliqan. Maknanya kemungkinan dia kata Zaid telah bergerak. Begitu juga dengan perkataan hajalah, sama maksud. Kuntu dalam syair mengatakan kuntu ahju akhi thiqatan. Kuntu ahju akhi thiqatan. Jadi haja yahju. Kemudian yakin. Ra'a juga bermaksud yakin. Ra'a ni ada, kalau kita tengok yang biasanya adalah dimaksud basirah ataupun basir, ataupun basar. Basirah ni maknanya dalam lah. Kan? Bila masuk dalam, sebab tu bila kita kata ra'aitu asyamsu tali'atan. Jadi boleh kita i'rab dua tali'atan tu. Kalau kita kata ra'aitu dengan mata, maknanya tali'atan itu kita katakan dia adalah hal. Ra'aitu asyamsa tali'atan. Tapi kalau kita katakan bahawa ra'aitu adalah dengan basirah, maka tali'atan itu adalah maf'ul tsani. Okey. Maf'ul tsani. Jadi aku yakin maksudnya. Ra'aitu asyamsa tali'atan. Begitu juga dengan kalimat alima, wajada, perkataan alfa, dara, ta'allam. Ta'allam memang ini dipanggil jami' lah. Dia bukan mutasarrif. Dia bermaksud yakin. Kalau kita masuk dalam pada af'al syuru' dan af'al qulub ni, kita akan jumpa perkataan-perkataan ni.
Begitu juga yang bermaksud kepada tahawul, iaitu berubah. Contohnya sayyara, radda, taraka, taraka. Nah, bukan tarala, taraka. Dalam ni tak ada. Ada, tarala juga. Dia taraka. Jadi taraka di sini maksudnya adalah apa? Berubah juga. Taraka di sini. Begitu juga perkataan ja'ala. Contohnya faja'alnahu haba'an mansura. Jadi faja'alnahu haba'an mansura di sini maknanya menjadi debu kan. Menjadi debu yang ni yang terabur kan. Maknanya bertukar menjadi debu yang bergelimpangan ya. Begitu juga dengan perkataan ittakhadha. Ittakhadha contohnya ittakhadallahu Ibrahima khalila. Maknanya Allah SWT mengubahkan Nabi Ibrahim AS itu sebagai khalil. Begitu juga dengan perkataan takhidha. Semua maksud dengan ittakhadha sama maksud. Kemudian perkataan wahaba, maknanya bertukar. Contohnya wahabanillahu fidak. Ni itu adalah maf'ulun bih awal, fidak adalah maf'ulun bih tsani. Wahabanillahu fidaka. Maknanya Allah SWT bertukar, menukarkan aku menjadi apa dia? Menjadi korban lah, korban kepada kamu. Ha? Wahabanillahu fidaka. Fidaka. Fidak. Kemudian muta'addin kepada 3. Maknanya paling tinggi lah maf'ul. Dia takkan 4 lah. Paling akhir sekali adalah 3. Perkataan ara. Perkataan ara, a'lama, anba'a, nabba'a, akhbara, khabbara, hadatha. Contohnya a'lamtu Zaidan amran fadilan. Aku memberitahu kepada Zaid bahawa Omar itu adalah orang yang baiklah. Begitulah seterusnya. Okey. Macam ni, ra'a. Tak faham. Muradihnya ni. Nazara ada. Dia lain, kataan lain. Dia cuma kataan ni saja. Makna kan? Makna. Dia memang makna. Tengok kegunaan dia. Tapi jaranglah maksud bertukar tu. Jarang. Dan bukan maknanya kalau tengok dalam Quran pun ada juga ulama mengatakan ja'alu ni tidaklah mengatakan bertukar. Menjadikan juga. Ada juga. Tapi di antaranya ada kegunaan orang Arab maksudnya ja'alu ni bertukar. Kemudian asyharu asbab ta'addi lazim ataupun waluzumil muta'addi. Maksudnya benda-benda yang masyhur, yang sebab-sebab dia, masyhur sebab-sebab dia, yang mana kita jadikan muta'addi itu lazim ataupun kita menjadikan luzum itu muta'addi. Okey? Maknanya bertukarnya ta'addi kepada lazim atau bertukarnya lazim kepada muta'addi. Pertama, sebab-sebab ta'addi. Maknanya contohnya kita nak edikan kharaja sebagai contoh. Kharaja maknanya kharaja Muhammadun. Dia adalah lazim. Jadi kita nak edikan muta'addi. Bila muta'addi ni maknanya kita mengeluarkan orang lah. Jadi kita tambah pada hamzah. Sebab tu hamzah dipanggil juga di sini panggil hamzah at-ta'addiyah. Jadi al-amsilah contohnya
akhrajtu al-kutuba. Aku mengeluarkan buku. Okey. Aku mengeluarkan buku. Kemudian yang kedua, dilalatuhu. Iaitu dilalatu maksudnya menunjukkan lah. Menunjukkan kepada al-mufa'alah ataupun wazan mufa'alah. Wazan mufa'alah ni pada wazan fa'alah lah. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan. Jadi, sekejap. Sebab contoh ni saya rasa tak tepat contoh dia. Anda tak tahu pasal apa disebut jalasa al-mu'addabain ni. Mungkin lah, mungkin kita kata jalasa Zaidun al-mu'addabain. Ataupun jalasa al-mu'addabain. Ataupun kita tukar contoh lah. Jalasa Zaidun Amran. Jalasa ni maknanya duduk menduduki lah. Duduk menduduki kan. Jalasa maknanya dia duduk berhadapan dengan orang tu lah. Jalasa. Maknanya perkataan jalasa ni dia mesti ada dua orang. Dia mesti ada tarfain. Dia tak boleh seorang. Macam qatala. Qatala kan. Qatala mesti dia bunuh, dia mesti bunuh orang. Dia tak boleh lawan seorang. Qatala Muhammadun Amran pun contoh. Itu saling lah. Itu dia itu lebih lagi lah. Dia muqatal, dia apa? Taqatala. Taqatala tu maknanya dia saling bertukar-tukar lah. Macam qatala ni mungkin dia seorang je. Tapi dia memerlukan juga tarf. Dia memerlukan tarf juga. Tapi cumanya taqatala ni maknanya dia bunuh-membunuh. Tapi kalau qatala dia membunuh Ali, ni tak boleh bunuh seorang. Faham? Dia memerlukan dua tarf juga. Tapi cuma yang taqatala ni maknanya dia saling dua-duanya. Tapi maksud lebih kurang lah kan. Tapi kadang-kadang mungkin dia memerlukan taraf tadi. Mungkin kalau kita kata qatala tu maknanya seorang lagi tu tak membunuh dia kan. Tapi maksudnya jalasa ni dia duduk, mesti duduk berhadapan lah. Yang ketiga adalah tad'ifu sanihi. Yang huruf yang kedua adalah huruf ain lah. Huruf ain dia itu kita mensyaddahkan dia ataupun kita mensabdukan dia. Contohnya azzama al-kabira. Azzama al-kabira, mengagungkan. Mungkin kita kata azzama az-zaidu al-kabira lah. Tak guna guna fa'il lah. Kena takdir lah. Patutnya tak boleh masuk lah. Tapi mungkin dia nak ringkaskan. Anak rasa pun di atas pun mungkin nak ringkaskan lah. Jalasa mu'addabi. Sebab dia kalau bila bagi contoh macam ni, sukar untuk pelajar nak faham lah mubtadi' kan. Jadi sepatutnya lebih jelas lah. Dia mesti ada fa'il. Azzama Muhammadun al-kabira apa contoh. Kemudian yang keempat, ziyadatul hamzah was-sin wat-ta'. Ada penambahan huruf hamzah dan juga ada penambahan huruf sin dan juga huruf ta'. Contoh istakhraja al-amilu al-lu'lu'ah, maknanya mengeluarkan. Jadi mengeluarkan maknanya dia perlu kepada maf'ul lah. Jadi dia muta'addi lah. Asalnya keluar, bila keluar ni dia tak memerlukan kepada maf'ul. Yang kelima,
Sukutil harful jar. Hilangnya huruf jar. Wala yattarid. Dia ada silap ni, dia ada apa? Tertinggal ni. Illa ma'a anna wa an. Illa ma'a an wa an. Anna wa an. Illa ma'a anna wa an. Mana la yattarid. Ana rasa satu lagi nada dia juga. Wa adam al-labs. Ini dua lah, tak apalah. Masukkan. Kita terima. Layar tarik ni maksudnya tidak menyeluruh. Maksudnya menyeluruh dari segi kaedah dia. Tidak menyeluruh dari segi kaedah dia. Contohnya kita kata fa'il mesti marfu', itu muttarid. Contoh kita kata bila amar adalah maksudnya perintah, itu muttarid. Kalau dia kata ada istisna, kita panggil ala sabil ghalib. Ala sabil ghalib. Bila muttarid maknanya dia semua tepat. Tidak ada istisna. Jadi sebab tu dia kata la tarik. Maknanya la tarik maknanya ada istisna. Ada istisna. Apa istisna dia? Maknanya ma'an wa ad, kemudian wa adam al-labs. Itu istisna dia. Iaitu mesti ada perkataan anna dengan an. Sebab dia nak menghilangkan harful jar. Sebab fi'il ini dia memerlukan kepada harful jar untuk muta'addi. Dia memerlukan harful jar untuk muta'addi. Walaupun tidak dikatakan sebagai muta'addi apabila dia memerlukan harful jar. Sebab harful jar ni macam membantu saja. Maknanya dia tidak muta'addi binafsihi. Dia muta'addi dengan bighairihi. Ataupun muta'addi dengan huruf. Bila muta'addi dengan huruf, dia tidak anggap sebagai fi'il itu adalah fi'il muta'addi. Dia anggap sebagai fi'il lazim. Jadi, apabila dia menjatuhkan harful jar, maka dia menjadi fi'il muta'addi. Bila dia menjatuhkan harful jar, maka dia menjadi fi'il muta'addi. Faham Kecuali adanya labs. Nanti kita akan sebut. Labs ni maknanya adanya khalaq, ikhtalaq. Maknanya ada kesamaran, menyebabkan kita tak tahu nak bagi makna apa. Contoh yang dia kata syahid tu sepatutnya bi annaka, sepatutnya ada ba di situ. Tapi boleh kita hilangkan ba, tak ada masalah. Syahid tu annaka muhiq. Kamu adalah orang benar. Dan boleh juga kita kata syahid tu bi annaka muhiq. Dan boleh juga kita mengatakan wa ajibtu an jaa Muhammadun ila baitika. Ataupun kita mengatakan wa ajibtu min an jaa Muhammadun ila baitik. Jadi boleh kita mengekalkan harful jar ataupun kita membuangkan harful jar. Maknanya isqat dengan ibqa' tu boleh. Dua-dua boleh. Lab sebagai contoh raghiba. Sebab raghiba ni apabila raghiba'an, dia maksud dia berpaling. Bila raghiba fi maksud dia diinginkan. Dalam Al-Quran dia datang tanpa fi dengan an ni. Tapi di sini dari segi usuk balaghah lah. Ada makna dari segi balaghah. Dalam Al-Quran, dalam surah Nisa dia ada. Malam yastati minkum taulan an yankihal muhsanatil mu'minat famimma malakat aymanikum min fatayatikum mu'minat. Wallahu a'lam bi imanikum ba'dukum ba'd. Targhabuhun macam mana lupa. Tak ingat apa tak nak ni. Kena buka Quran lah. Tengok dalam surah Nisa. Tengok wal muhsanatu minan nisa tu. Ayat kedua, ayat selepas tu. Kalau jumpa lah, tak silap ada lah. Kalau silap lah. Orang tu rasanya targhabuhun. Wa targhabuhun.
Jadi targhabuhun tu dia sama ada berpaling, boleh maksud, dua-dua dia maksud di situ. Ingin pun boleh, berpaling pun boleh. Asbabul luzum. Jadi habis dalam bab mutaaddi. Kita masuk pula sebab-sebab yang boleh daripada mutaaddi menjadi luzum. Mutaaddi menjadi luzum. Pertama dia kata mutawa'ah. Mutawa'atul mutaaddi li wahid. Jadi mutawa'ah daripada fi'il yang mutaaddi kepada maf'ul bih yang satu. Itu maksudnya. Mutawa'ah kepada fi'il yang mutaaddi maf'ul bih yang satu. Dan maksud mutawa'ah itu adalah qabulu asal fi'il, menerima kesan perbuatan. Sebab tu sebenarnya bila mutawa'ah ni dia dua kali perbuatan berlaku. Dia ada berlakunya apa? Dua kali perbuatan. Al-amsilah sebagai contoh, dahrajtu al-qurrata fatadahrajat. Kemudian dalam bab karuma, ini kita tahulah fa'ula ni kebanyakannya semuanya adalah lazim. Seperti syarufa Muhammadun wa hasuna. Syarufa Muhammadun wa hasuna. Kemudian yang ketiga, idza kan min babi fariha. Dalam bab fariha. Mana tadilah dengan huzn tadi. Huzn dengan farah. Kemudian wadalla ala launin. Kemudian menunjukkan kepada ataupun menunjukkan kepada warna. Ataupun kita kata fariha di sini silap. Fariha di sini maksudnya adalah fa'ila. Bab fa'ila. Kemudian perkataan fa'ila ini pula menunjukkan kepada warna ataupun keaiban seseorang ataupun menyifatkan kebaikan lah, hiliyah ni, kebaikan sifat jamilah ataupun farah ataupun gembira ataupun huzn ataupun kosong, khulu ataupun penuh. Sama yang sebelum ni lah, yang kita tengok perkataan sebelum ni. Contohnya adalah khadira. Jadi dia adalah lazim. Dan begitu juga perkataan amisha, maknanya buta kabur. Amisha. Kabur ataupun awira, mata dia kabur. Kabur. Mengkaburi. Mengaburi. Ataupun perkataan dia ghayida. Ghayida ni maksudnya adalah lembut. Lembut. Ni dia tengok balik lah. Laun khadira. Aib amisha. Ghayida hilyah. Tariba maknanya gembira lah. Tariba juga boleh masuk gembira juga lah. Kemudian hazina. Kemudian sadiya. Sadi ni maksudnya atsh, kan? Dahaga. Wabalus sada, menghilangkan dahaga. Syabi'ah. Syabi'ah maksudnya sadiya ni bila dahaga masuk kosong lah, khulu. Syabi'ah maksudnya imtilak lah maknanya. Maknanya kita kena belajar dari segi apa, makna Arab kan. Baca buku Syekh Ali lah, kan? Tentang yang Syekh Ali, anda tak pasti dalam bab dalam disebut dalam Qalal Imam ada saya. Qalal Imam. Bila perkataan mim lam kaf ni menunjukkan kepada kekuatan. Sebab tu orang Arab bila dengar mim lam kaf ni, mana orang Arab takut. Malak. Sebab tu orang Arab dia tak menggambarkan malaikat ni wanita. Tapi masalahnya orang putih ni membayangkan angel. Sebenarnya malak ni menunjukkan bahawa orang yang hebat.
Sebab tu Malik ni raja, Lakama penumbuk. Semua perkataan lam kaf ni semua menunjukkan kepada kekuatan. Dia ada dia punya apa, kita panggil dia bahasa kita macam ada unsur lah, unsur-unsur makna dalam perkataan Arab tu, dalam perkataan setiap dia punya apa, huruf tu bila dicantumkan. Qala al-imam, elok baca kitab tu, qala al-imam, Syekh al-Jum'ah. Kemudian jika dia wazan if'alalla tadi dengan if'andala, ala zinati if'alalla dengan if'andala. Contohnya itma'anna, ifranqa'a. Ifranqa'a ni maknanya berpisahlah, tafarraqa. Kemudian idza kana muhawwalan ila fa'ula lah, ila fa'ula lil madh. Tetapi fa'ula ni bertujuan untuk memuji ataupun untuk mengkeji lah. Contoh fahuma Muhammadun, contohnya ma afhamahu. Alangkah fahamnya Muhammad tu. Okey. Kemudian kita masuk pada taqsimul fi'l ila mabni lil ma'lum wa mabni lil majhul. Jadi lil ma'lum ni maksudnya lil ma'lum fa'iluhu, lil majhul fa'iluhu, ataupun kita katakan yusammi fa'iluhu, fa'ilahu, yusamma lah, yusamma fa'iluhu dengan lam yusamma fa'iluhu, ataupun dinama ada fa'ilnya ataupun tidak ada fa'ilnya. Bila ada fa'ilnya dipanggil maklum, ataupun maf'ul dipanggil maklum. Bila tidak ada fa'ilnya maka dipanggil majhul. Okey, dipanggil majhul. Jadi ini terakhir dalam bab fi'il lah. Taksim aqsam fi'il yang terakhir yang kita akan masuk pada hari ini insya-Allah. Okey, sekejap lagi kalau sempat kita masuk terus pada permulaan isim. Pembahagian isim lah. Jadi kita dah masuk pada bahagian yang kedua. Akan masuk pada bahagian kedua. Dia akan sembang pada apa? 3 bahagian. Pertama af'al, yang kedua asma', yang ketiga ammah dipanggil. Ammah ni maksudnya fi'il pun ada, isim pun ada. Yang ni kita masuk masih lagi fi'il dan kita akan masuk pada isim. Yang qasim fi'il ila, terbagi fi'il itu kepada 2 dia kata. Pertama mabniyun lil ma'lum wa huwa ma dzukira ma'ahu fa'iluh. Yang disebut bersama dengan fi'il tersebut adalah fa'il. Seperti qara'a Aliyu as-sahifata. Jadi Ali ada. Bila Ali ada dia maklum. Telah membaca Ali as-sahifah. Yang kedua mabniyun lil majhul wa huwa ma huzifa fa'iluhu wa uniba anhu ghairuhu. Jadi dia ada 2 di sini tujuan dia. Ya. Pertama dia kata dia hazafkan fa'il dia. Kemudian menjadikan perbuatan itu orang lain. Ataupun menggantikan fa'il itu orang lain. Maknanya maf'ul lah, menggantikan maf'ul kepada fa'il. Sebab itu untuk menjadikan mabni majhul biasanya kita memerlukan kepada fi'il yang muta'addi. Fi'il lazim dia ada hukum dia. Nanti kita akan masuk pada fi'il lazim lah. Biasanya untuk menjadikan fa'il apa mabni lil majhul kita memerlukan kepada fi'il yang muta'addi. Contohnya macam qata'a Muhammadun al-lahma. Jadi quti'a al-lahma. Contoh kalau kharaja Muhammadun, macam mana nak jadikan khurija? Sebab tu khurija dia tidak ada perkataan dia untuk maf'ulun, dia tidak ada maf'ulun bih atau isim maf'ul. Dia tidak ada makhruj. Dia tidak ada makhruj. Kan? Ataupun kita kata kharij itu isim fa'il dia tidak ada makhruj, tak ada. Sebab apa? Sebab perkataan itu adalah lazim. Bila lazim dia tidak ada maf'ul. Yang ada maf'ul sahaja yang boleh dijadikan sebagai, mana dia adalah muta'addi lah. Bila dia ada maf'ul maka dia muta'addi.
Dia ada min tu. Min. Dakhala gitu kan. Dakhala ni sebenarnya dia kena ilah. Tapi kadang-kadang kerana kasratul isti'mal boleh dihazafkan. Jadi kalau sebenarnya dalam kaedah nahwu atau kiasah ada harf. Min. Ha? Yalah dakhala jannah. Untuk kasrat isti'mal. Tapi dakhala madkhul dia ada kan, madkhul. Dia ada madkhul. Dakhala dia ada madkhul. Makhruj tak ada. Madkhul ada. Maknanya boleh mutaaddi kan. Bila ada madkhul, dia ada maf'ul bih. Dukhila. Okay. Cumanya sepatutnya letak, ada sebagian kata dia, ada sebagian perkataan, sebagian isim, sebagian fi'il. Dia kadang-kadang dia memerlukan kepada jar dan tak memerlukan pun tak apa. Macam contoh dakhala tu, dia memerlukan huruf jar dan dia juga tak memerlukan huruf jar. Dia ada perkataan macam tu. Jadi kalau tengok tu, kena tengok kalau Arab gunakan macam tu, maknanya boleh guna. Tengok balik pada kamus. Maknanya kadang-kadang memerlukan huruf jar dan tak memerlukan huruf jar pun boleh. Anda sekarang tak datang. Tapi kalau kita kan baca kitab tu kita pasal insya-Allah. Jadi kita kata dia ada dua berlaku pada majhul. Pertama kita kata dihazafkan fa'il. Kemudian yang kedua berlaku dia adalah maf'ul tu menggantikan fa'il. Ataupun bahasa lain kita mengatakan bahawa makna dia berubah. Berlakunya perubahan dari segi makna. Kemudian yang kedua disandarkan perbuatan itu kepada orang lain. Ataupun isnadu al-fi'l ila ghairihi. Isnadul fi'li ila ghairihi. Contohnya quri'at as-sahifatu. Tengok sepatutnya qara'a Ali as-sahifah. Tengok di sini quri'at as-sahifatu, makna isnad dia disandarkan kepada hiya, kan? Disandarkan kepada hiya. Quri'at as-sahifatu. Kemudian dalam perkataan lain dia tidak boleh jadikan sebagai mukhatab lah. Mukhatab sebab tu fi'il amal dia tidak ada. Fi'il amal dia tidak ada majhul. Yang ada majhul adalah fi'il madhi dengan fi'il mudhari'. Sebab amal kita mukhatab. Mukhatab ni maknanya kita ta'yin orang yang tertentu. Bila kita ta'yin pada orang tertentu, takkan dia jadi majhul. Jadi yang gaib tidak ada masalah lah. Okey. Wala budda min taghyiri suratil fi'l. Maka hendaklah dia mengubahkan apa dia? Surah fi'l ni maknanya ejaan dia. Ejaan fi'l. Iaitu kepada inda bina'ihi lil majhul. Ketika mana ditukar ejaan itu kepada majhul. Jadi kita akan belajar di bawah ni bagaimana untuk kita menukarkan daripada madhi dan mudhari'. Anak-anak takut jatuh. Tariqut taghyir fil madhi. Cara perubahan yang berlaku pada fi'il madhi. Pertama dia kata an yuksar. Yuksar ni maknanya bagi bawah lah. Ma qabla akhirih, iaitu sebelum akhir dia. Wa yudamma lah. Wa yudamma kullu mutaharrikin qablahu. Semua yang berbaris sebelumnya. Maknanya sebelum dia bagi bawah tu, kena bagi dhammah tu. Jadi kalau tiga perkataan mudahlah. Urifa. Jadi urifa al-khairu. Okey. Tetapi perkataan tasahala, dia asal perkataan tasahala, dia akan jadi tusuhila. Sebab apa? Sebab dia memerlukan dhammah. Sebab alif tu takkan alif nak beri dhammah lah. Alif tu bertukar menjadi waw. Jadi ha itu baris bawah.
Ustusuhila fil amri. Ustuhsina al-amalu. Okey. Kemudian ustu'nifat. Ustu'nifat al-qadiyatu. Okey. Ustu'nifat maknanya bermula lah ya. Bermula. Wa idza kana qabla akhirih alifun, kalau sebelum akhir dia adalah huruf alif, qaqala, sama atas halat tadi. Ba'a, ikhtara, istamala. Qulibat, akan bertukarlah dia kepada ya'an. Wa kusira ma qablaha, kemudian bertukarlah makna sebelum dia. Baris bawah sebelum dia. Jadilah dia qila, bi'a, ikhtira, ustumila. Ustumila. Kemudian tariq taghyir fil mudhari'. An yudamma awwaluhu, iaitu pertama sekali kena madmum pada permulaan dia. Bagi dhammah pada permulaan dia. Wa yaftahu ma qabla akhirih, kemudian bagi atas sebelum akhir dia. Berbeza dengan mudhari' tadi lah, berbeza dengan madhi tadi lah. Madhi bagi bawah, dia bagi atas. Contohnya yustahsanu al-amalu. Yuta'allamu al-hisabu. Yuktabu as-sak. Sak ni macam cek. Sak ni macam cek. Sak. Dia ada kalau belajar Milan wa Nihal tu akan sebut apa? Sakul ghufran. Maksudnya dia ada sakul ghufran ni, dia ada macam cek. Perdana Padri bagi kita diampunkan dosa. Itu kalau belajar Kristian. Kemudian watuqlabul waw, kemudian berubahnya huruf waw wal ya allatani, yang mana kedua-duanya qabla akhirih, bertukar menjadi apa? Alifan. Waw dan ya itu menjadi alif. Contohnya perkataan yuqal, yuba', yusta'an, yutaf. Semua sama. Asalnya adalah apa dia? Asalnya yaqul, asalnya yabi', asalnya yasta'in, asalnya yatuf. Tetapi perkataan waw itu bertukar menjadi alif. Perkataan ya menjadi alif, yasta'in ya menjadi alif, waw juga menjadi alif pada yatufu. Mulahadhatan. Satu perlu diperhatikanlah mulahadhah ni. Pertama dia kata la yubna al-amru. Jadi fi'il amr tak boleh jadi mabni, majhul. Mabni lil majhul lah, lil majhul. Kerana apa? Kerana kita mengatakan bahawa li anna fa'ilahu da'im ma'lum, ba'di mukhatab. Tetapi untuk menjadikan fi'il amr tu majhul boleh. Tapi kena tukar sirah. Surah apa? Sirah pada fi'il madhi dan datangkan lamul amr. Datangkan apa dia? Lamul amr. Contohnya liyu'mal, liyu'lam, liyudrab. Supaya dia mesti pukul kan. Maknanya dia kena pukul. Datangkan lamul amr. Kemudian yang kedua dia kata la yubnal fi'l lazim. Ini kita masuk pada fi'il yang lazim pula. Tadi semua atas ni kebanyakannya semua adalah muta'addi belakang. La yubnal fi'lu al-lazim lil majhul, kecuali bersama dengan masdar dan juga zaraf, yang mana sepatutnya jar majrur sekali ni. Pertama tapi tak apa sebab dia kata mutasarrifain ni. Mutasarrifain ni sifat kepada masdar dan zaraf. Mukhtassain, sebenarnya mukhtassain ni kena sifat jar majrur dan juga kena bersifat kan zaraf dan masdar. Sepatutnya lah. Tapi tak apalah dia buat begini untuk mudahkan kita faham lah. Jadi hendaklah dia bersama dengan masdar ataupun zaraf.
Yang mana zaraf dengan masdar ni pertama sekali dia kata mesti mutasarrif. Maknanya dia tidak boleh jamik. Dia tidak boleh jamik. Jadi jamik ni macam apa? Contoh macam subhanah. Jadi subhanah walaupun di masdar, maknanya dia jadikan subhanah ni fa'il tak boleh. Sebab dia masdar, dia adalah jamik. Jadi kena cari masdar yang mutasarrif. Nanti kita tengok bawah. Yang kedua pula mesti mukhtas. Mukhtas ni dia lebih umum daripada makrifah lah. Ataupun bahasa mudahnya adalah yang mudah untuk difahami lah, untuk mendapatkan faedah. Mukhtas ni maknanya untuk mendapatkan faedah. Maknanya mesti sama ada dia mudhaf ilaih, dia mesti sifat dengan mausuf, okey, ataupun dia mesti makrifah. Kalau tak, dia tidak boleh datang sebagai, kalau tak boleh bertukar yang lazim tadi kepada majhul. Okey, begitu juga dengan zaraf. Zaraf yang mutasarrif, contoh macam yauma lah. Yang bukan mutasarrif, contoh macam inda. Inda. Itu jamik, dia panggil jamik lah. Dia tidak akan bertukar lah. Kemudian dia mesti mukhtasain. Mukhtas. Mukhtas ni sama lah. Ada mudhaf ilaih, sifat dan sebagainya. Contohnya dia kata kutibat, nampak? Kutibat ditulis, datangnya masdar. Kutibat kitabatun hasanatun. Maknanya tak boleh kitabatun ni dia saja boleh. Kutibat kitabatun tak boleh. Sebab dia tidak jadi mukhtas. Dia tidak mukhtas. Kitabah ni masdar lah. Jadi kalau kutibat kitabatun tak boleh. Kalau kutiba al-kitabu boleh lah. Sebab dia mukhtas. Jadi kutibat kitabatun hasanatun. Maksudnya kitabatun ni dia nakirah. Dia nakirah. Tak apalah dia nakirah. Maknanya tak difahami lah. Sebab tu kena sandarkan dengan sifat. Kena sangat sini. Dia tak kuat. Dia tak sempurna. Contohnya suhirat al-lailatu. Kalau tanpa alif lam tak boleh lah. Maknanya suhirat pada malam ini lah. Al-lailatu tu pada malam ini. Burika fi sabati. Begitu juga fi sabat ni. Sebab dia ada alif lam di sini lah. Sebab dia mukhtas. Nanti kalau buka dalam bab lazim, dalam nahwu ni akan jelas lagi lah. Kemudian dia kata wa yamtani' niyabatu ma la yatasarraf min al-awwalain. Itu daripada yang kedua-dua lah. Maksud zaraf dengan masdar lah. Dan awalain ni zaraf dengan masdar. Seperti ka subhanallah wa indaka. Dan juga dia kata sebab subhanallah dengan indaka ni adalah bukan mutasarrif. Kemudian begitu juga dengan ghair mukhtas, seperti mana sirah, seperti mana makana saja tak boleh. Dia kena makanun karimun ke, makanun halimun ke, atau makanun jamilun boleh. Kalau makan dia saja tak boleh, ataupun datangkan dengan mudhaf ilaih boleh. Begitu juga dengan perkataan sirah saja tak boleh. Ghair mukhtas. Sairah lah, sairah. Maksudnya kenapa perlu bila nakirah tu kenapa perlu disandarkan dengan sifat? Sebab dia tak memberikan makna. Tak memberikan makna. Contohnya lah, duriba darban. Contoh, duriba darban. Dipukul pukulan. Pukul apa? Dipukul pukulan. Dia sekarang masuk problem ni sebab kita tengah dalam bina majhul memang dah tak tahu. Apa? Lepas tu bila dorban tu tak disandarkan dengan sifat. Duriba darbun silap. Duriba darbun. Pukulan apa?
Dah lah fa'il tak ada macam awak cakap tadi kan. Bagus. Nampak. Terang hati tu. Okey, nampak duriba darbun. Jadi dah kita buang fa'il, kemudian maf'ul pula jadi masalah pula. Menggantikan fa'il tu. Jadi dia tak kuat dia punya makna dia. Jadi di sini saira lah. Sira sairan lah. Sira sairun Sira sairun. Ini makan lah maknanya masdar lah. Apa masdar? Zaraf lah. Zaraf. Kenapa dia sebut? Ini sebut dia punya alasan. Li'adamil fa'idah. Kerana tak membuat apa? Tidak memberikan makna. Tidak memberikan makna. Tambih. Bil bahsi fi kutubil lughah. Dalam kitab lughah, wajadna sab'ata af'al. Ada 7 perbuatan dia kata. Ja'at ala suratil mabni lil majhul. Datang dalam keadaan ejaan mabni lil majhul. Dia tak datang dalam ataupun tak digunakan mabni lil ma'lum. Dia datang dalam keadaan mabni lil majhul saja. Jadi jangan guna Arab tak guna dia untuk maklum. Arab guna untuk majhul saja. Okey, ini sebahagiannya, ada banyak lagi kataan. Contoh dia kata humma fulanun. Jadi musab lah, musab dengan apa dia? Demam. Jangan kita kata apa hamma pula. Kan? Mana humma telah ditimpa. Contoh macam kita kata letih, kita kata ana mut'ab. Jangan kata ana mut'ib. Kalau mut'ib itu aku meletihkan kau. Kan? Mut'ab. Apa lagi perkataan? Jadi contohnya ana muaddab. Hadha rajul muaddab. Kalau muaddib ni dia yang ajar supaya dia beradab. Kalau dia bagus kita panggil muaddab dengan maf'ul. Okey. Kalau kita guna translasi, Nak gunakan sulasi apa dia mudhari' madhi udiba. Ya. tak, saya kan saya kata kalau saya penat, mut'ib. Itu daripada Itu ada nak menggunakan isim maf'ul. Isim maf'ul dia sama juga dengan majhul. Maknanya maksud dia maknanya tu'ibtu. Aku diletihkan. kalau ada matmu, Ana ini dia sulasi, nanti kita masuk dalam bab sulasi. Sebab dia sama'i. Masdar dia sama'i. Masdar dia sama'i. Ni tengok. Nanti tengok dalam apa isim. Dia tak semua isim fa'il tu mesti semua isim fa'il ikut kaedah tak. Ada yang bertukar. Contoh macam junub. Kalau takkan dia punya isim fa'il dia janib. Isim fa'il ni junub tak? Dan perkataan fulija. Okay. Fulija maksudnya usiba bisyaqqah. Bisyikkihi ya. Usiba bisyikkihi. Usiba bisyikkihi. Maknanya terbelah dua lah. Fulija maksudnya terbelah dua. Maknanya mungkin kena dengan pedang ke apa. Terkoyak kulit dia. Kemudian ughmiya alaihi al-khabaru. Maksud di sini ughmiya maksudnya kabur lah. Kabur berita itu sampai pada dia. Iaitu ista'jama ataupun khafiya. Ista'jama ni tak difahami lah. Tak difahami khabar itu. Ajam kan. Khafiya maknanya tersembunyi. Umtuqi'a launuhu maknanya berubah warnanya. Mungkin berubah wajah dia, warna dia. Warna wajah dia. Iaitu taghayyara min hammin, berubah kerana apa? Kerana gelisah lah. Ham tu gelisah. Au huznin ataupun sedih. Wa thulija fuaduhu. Apa ni? Thulija fuaduhu maknanya dia hilang daripada dia tu adalah daripada ketakutan. Tak pasti balat ni apa erti dan tak pasti.
balad, mungkin balad, balad. Tak pasti lah, balad dia tiba lah, balad. Negara. Ke ladun ke apa? Ladun. Biladin, ya. Mungkin kalau ladin, ludut maksudnya marah, ke apa? Ludut. Biladin wa zahaba min al-khawf. Mungkin itu maksudnya lah. Tapi yang pentingnya, maksudnya pergi daripada, hati dia hilang daripada takut. Kalau kita kata balik, maknanya bodoh, kan? Kalau lada ni maksudnya adanya khusam. Mungkin biladin, wa zahaba min al-khawf. Kan disebabkan ada pergaduhan tu, maka dia hilang ketakutan. Wallahu alam. Wa junna maknanya gila lah, ustujinna. Maka dia menjadi gila, Junna tu maknanya dia menjadi gila. Jangan jannah lah. Kalau jannah ni maknanya tenggelam, kan. Jannah lail, tenggelam, hilang apa? Datangnya malam. Falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaba. Kemudian wa ghumma ni tenggelam juga, hilang juga lah. Wa ghumma al-hilalu. Ghumma al-hilalu. Ghumma ada silap. Dia ghumma. Jadi hala ni memang terhalang lah. Hala maksudnya terhalang. Duna ru'yatihi, iaitu daripada pandangan dia. Ghaimun ni maknanya awan lah. Okay. Jadi Arab hanya guna perkataan 7-7 ni, Arab hanya menggunakan perkataan dengan menggunakan maf'ul. Jadi janganlah perkataan-perkataan ini kita menggunakan maklum. Kita gunakan majhul. Masuk sikit lah. Habiskan isim sikit. Muta'addi dia adalah naqis. Muta'addi tam. Lazim naqis. Muta'addi tam. Apa? Tuman. Silap lah. Naqis muta'addi lah. Tam lazim. Yang itu. Tam lazim. Bila tam maksud dia dengan dia saja dah sempurna. Naqis maknanya dia tak sempurna. Terbalik tu. Maksud dia tak memerlukan kepada itu nawasih lah. Maknanya dia ada hadas dengan apa? Zaman. Tak, dia perkataan ni boleh datang dengan keadaan maklum, tapi orang Arab tak guna. Orang Arab tak guna. Ada perkataan-perkataan yang mana Arab tak guna untuk maklum. Boleh. Jadi jannah tu, junnah tu Arab boleh guna je, tapi junnah tu maksud lain lah. Jadi jannah tu di sini maksud lain, junnah. Junnah di sini maksud gila. Tapi kalau jannah maksud lain pula. Yang lazim. Kalau banyak maf'ul bih, itu ada perbezaan ulama lah. Pertama, ulama mengatakan bahawa yang mula-mula tu yang sepatutnya menjadi naib fa'il. Ada ulama kata mana-mana pun boleh, kecuali ada labs. Labs ni contohnya macam U'tiya Muhammadun dirhaman, sebagai contoh. Itu labs. Yang itu wajib Muhammad jadi naib fa'il, dirhaman jadi maf'ul bih. Sebab kalau tak, pada siapa yang mengambil. Tapi kalau macam contoh U'tiya Muhammadun Zaidan, boleh tukar. U'tiya Muhammadan Zaidun boleh.
U'tiya Muhammadan Zaidun. Boleh. Ada ulama kata boleh. Sebab apa? Tidak ada labs. Jadi itu tengok pada tak nahu. Nahu. Okey. Al-kalamu fil ismi, fi lismi. Jadi kita masuk pada hari ini insya-Allah dalam bab taksim isim, maknanya masuk bahagian yang kedua. Jadi kalamuna fil ismi yanhasiru fil manhaj ati. Jadi ini kita akan bincangkan semua tentang isim. Habis bab ni, maka taksim dia habislah. Jadi kita tengok itu aksam af'al. Sekarang ni aksam adalah aksam isim. Pertama dia kata al-i'tibarat, maknanya taksim lah. I'tibarat melihat pada tajarrud wa ziyadah, maknanya terbahagi pada taksim, mujarrad dan mazid. Maknanya dua bahagian. Bi'atibar al-jumud wal ishtiqaq, iaitu mutasarrif dengan bukan mutasarrif lah. Mutasarrif dengan bukan mutasarrif. Maknanya ila jamid wa mushtaq. Kemudian melihat kepada akhirihi. Melihat pada akhirihi bukan melihat kepada lam tu. Melihat kepada baris. Tapi melihat pada perkataan. Iaitu sama ada melihat kepada maksud, iaitu alif lazimah. Okey, atau melihat pada mamdud. Okey. Melihat kepada mamdud lah, maknanya alif yang ni lah. Kemudian melihat kepada mangkus, melihat kepada ya lazimah kan. Jadi ini melihat kepada akhir perkataan isim. Kemudian bi'atibar ifrad, sama ada mufrad, musanna, jamak, itu 3 bahagian. Yang ni maksud mamdud mangkus ni dia ada 5 bahagian. Jadi mufrad, musanna dia ada 3 bahagian. Kemudian melihat kepada tazkir dan ta'nis, ada 2 bahagian, muzakkar dan muannas. Melihat kepada tasghir dan seumpamanya adalah mukabbar dengan musaggar. Maknanya ada 2 bahagian. Betul melihat pada nasab yang bukan nasab. Maksud ni contoh macam Misri lah, Malizi kan. Contohnya ana min Malizi, betul kan, jinsiyah Malizi. Banyak orang silap tu kan. Tapi aina baladak Malaysia kan. Jinsiyati Malizi, miladi Malaysia. Makan milad Malaysia. Jangan makan milad Malaysia juga. Sebab dia nisbah. Auzanul ism. Tapi jangan salahkan orang lah. Diam je. Kalau kita orang kata apa, kurangkan kritik, kurangkan kontroversi, tingkatkan prestasi. Jadi auzanul isim dari segi mujarrad dan mazid. Okey, melihat kepada mujarrad dan mazid. Kita dah tahu baru ni sebelum ni tentang fi'il. Maknanya mujarrad maknanya tidak ada ziyadah lah. Mazid ada ziyadah. Ada tambahan huruf. Jadi auzan isim as-sulasi al-muttafaq, yang disepakati oleh ulama. Disepakati oleh ulama. Tak kira Basrah ataupun Kufah. Alaiha ashratun, ada 10. Okey. Wazalika, ini kerana dia apa? Wazalika di sini maksudnya kerana lah. Kerana dia kata annal fa imma maftuhatun au maksuratun. Kerana huruf fa, itu huruf pertama dia, sama ada baris atas ataupun maksurah ataupun madmumah. Maknanya fa'ala, fi'ala ataupun fu'ala. Fa'ala, fi'ala, fu'ala. Jadi fu fi, fu fi fa, fa fi fu. Dan kemudian dia kata wa mithlu zalika yajri, dan begitu juga berlaku, dia kata. Terjadi, dia kata. Yajri terjadi kepada ain. Mana ain kalimah lah. Jadi ada a'i'u. Jadi fa'ala, fa'ula, fa'ila.
Kemudian fi'ala, fi'ila, fi'ula. Kemudian fu'ala, fu'ila, fu'ula. Fu'ula. Jadi 3 campur dengan berapa ain ni? Ain ada berapa? Setiap 3 campur 3 ke lah. 3 kali 3. Ke 3 campur berapa? 9 lah. Dia jadi berapa? Ma'aziyati sukun. Kemudian ada tambah sukun 4. Ada tambahan sukun pula. Jadi fa'lun, fa'ala, fa'ula, fa'ila, fa'lun. Fa'la. Maknanya fa'lun lah. 4 maknanya. 3 kali 4 lah. 3 kali 4. Jadi 3 kali 4. Fayakhruju min dhalik. Jadilah dia 12 waznan. Itu dipanggil waznan ihtimalat, yang kita andaikan. Sebenarnya 10 lah. Ittifaq 10. Sebab apa? Melihat kepada tatabu' ulama. Ulama melihat setiap perkataan Arab, dia melihat bahawa ada 10 saja yang digunakan oleh orang Arab. Dia punya ihtimalat tadi. 2 dibuang. Yaskutu minha isnan. Dibuang 2-2. Iaitu apa dia? Fu'ila dengan fi'ula. Ataupun fu'ilun dengan fi'ulun. Dibuang dua-dua perkataan ni. Tetapi ada, dia kata. Dia tengok ada dalam bahasa Arab, ada guna perkataan tu. Apa dia? Du'ilun. Ismu qabilah. Isim qabilah. Tapi hanya ada satu saja. Satu saja nama qabilah. Tak banyak perkataan tak ada. Satu saja ada. Manakala perkataan fi'ulun, jadi hibuk. Dalam Quran kata apa? Zati hubuk. Dalam Quran zati hubuk. Hubuk ni adalah jalan, jalan turun. Tengok dalam Quran surah apa? Jadi zati hubuk. Jadi ada orang Arab sebut hibuk. Di sini ada perbincangan sikitlah ulama tentang masalah hibuk ni. Sebab bahasa sebenarnya adalah hubuk ataupun hibik. Asal bahasa adalah hubuk ataupun hibik. Maksudnya hubukun ataupun hibikun. Jadi ada kiraat yang baca hibik. Ada kiraat baca hibuk. Ada kiraat baca hibuk. Dihuraikan oleh ulama mengatakan bahawa sebenarnya hibuk itu yang dibaca itu perkataan zati hibuk bukan menunjukkan bahawa hibuk itu adalah asal ataupun perkataan dia boleh dibunyikan hibuk, tetapi di dalam bab dipanggil itba'. Sebab itba' dia mengikut kepada baris ta, zati hibuk. Hibuk, baris ta tu. Sebab banyak bahasa Arab, kalau tengok kalau baca syair, banyak perkataan-perkataan Arab dia akan ada baris dia panggil baris itba'. Contohnya macam alhamdulillah, ada baca alhamdulillah. Kalau kita tengok dalam mana-mana syarahan ataupun tafsir dan sebagainya, dia akan bincang dalam bab ni. Ada disebut alhamdulillah. Pasal apa alhamdulillah? Li ajli ittiba'. Ittiba'. Itu yang pertama. Yang kedua, alasan dari segi ulama lagi, kemungkinan berlakunya tadakhul, maknanya kecampuran al-lughatain, dua bahasa yang mana asalnya adalah hubuk dengan hibik. Jadi mungkin didengar orang yang bukan Arab ke apa, tercampur tu, maka disebut hibuk.
disebut hibuk. Jadi sebenarnya memang salah lah. Hibuk ni salah. Okay. Kecuali kita takwilkan, mengatakan bahawa adalah ala sabil ittiba'. Maka Syekh Mustafa Al-Maraghi ni mengatakan faqad jaa al-awwal, yang pertama itu iaitu du'il tu qalilan, mana satulah. Qalilan tu satulah. Mana ada juga tapi satu saja. Kemudian yang kedua syaz. Syaz ni kita kata apa ni? Yutwa wala yurwa. Yutwa maknanya yuhfaz wala yurwa lah. Yuhfaz wala yurwa. Ataupun sebagai disebut sahaja untuk li ajli ta'lim sajalah, bukan untuk menjadikan hujjah. Yuhfaz wala yuqas. Yuhfaz wala yuqas. Wa ma adahuma, selain daripada dua ni, iaitu fu'il dengan fi'ul. Sebab memang orang Arab dia tak suka bagi atas ke bawah ataupun bagi bawah ke atas. Bagi dia menyusahkan. Seperti mana orang biasa kalau orang mengajar Arab, dia puji Arab lambung lah. Sebab kita bukan orang Arab, tak puji, kuah sikit puji pada orang Arab. Kalau syekh-syekh biasanya mengatakan bahawa sebab orang Arab ni cakap dengan bahasa yang indah, dan dia tidak akan cakap bahasa-bahasa yang bolok. Faham bolok tak? Maknanya yang terabu lah, yang merabai, orang faham kata. Jadi sebab untuk memudahkan percakapan, dia tidak menggunakan baris ni, fi'il dengan fu'il. Wa ma adahuma fa musta'malun kathiran, yang digunakan dia kata banyak selain daripada kedua ni. Wa amsilatuha, dan contohnya adalah syamsun, iaitu fa'lun. Qamarun, jadi fa'alun. Wa kabidun, jadi fa'ilun. Jadi 1, 2, 3, satu lagi. Adudun, jadi fa'ulun. 4. Kemudian himlun, fi'lun. Inabun, fi'alun. Ibilun, jadi fi'ilun. Kemudian hulwun, fu'lun. Kemudian suradun, jadi fu'alun. Unuqun, okay. Jadi hulwun ni macam kuf lah, kuf. Kuf ni maknanya Arab panggil qaf lah, bangga. Yang dia asalnya kuf lah. Fushanya adalah kuf. Surat ni jenis burung, jenis burung. Di antaranya adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nu'air, apa? Nu'air, nufair. Nufur, apa? Lupa semua. Okey. Jadi unuq, bengkok lah. Jadi semua yang 10-10 ni ada dalam perkataan Arab. Dan banyak. Kemudian dia kata wayajuzu, dan dibolehkan pada perkataan fa'ila, yang mana perkataan fa'ila ni ataupun fa'ilun lah. Maksud fa'ilun lah, bukan fa'ila, bukan, kita bukan fa'il lah, kita isim. Bila isim kita tanwin kan dia lah. Jadi pada fa'ilun halqiyil ain, halqiyil ain, yang mana fa'ilun maknanya halqi huruf ain dia, ar-ra'in kha'ahu tu lah, huruf hamzah, huruf ha, ha, kha, ain, ghain, semua huruf halqi lah, huruf apa panggil mah, huruf yalah, huruf halqi lah, izah halqi. Halqi apa bahasa Melayu? Halqum. Jadi huruf halqi ni contohnya fakhidhun, nahimun. Nahimun ni mana yang tamak, yang makan tamak loba, makan tak kenyang. Nahimun ni. Fakhidh ni betis lah. Fakhidhun.
Jadi contohnya adalah perkataan fakhidun. Jadi kha tu ain dia dengan ha ain dia. Kebiasaannya adalah dibolehkan an tuftah. Boleh di fatah fa'uhu. Okey. Jadi boleh fa'uhu boleh bagi atas, au tuksar iaitu bagi bawah, ma'a kasril ain bersama dengan ain bagi kasrah ataupun sukuniha ataupun mati. Maknanya dia 4 bacaan. Okey. Maknanya dia ada fakhizun ataupun fakhzun, fikhizun ataupun fikhzun. Dia macam kalimah lah, kita baca berkalimah. Dia ada kilmah, kalimah kan. Jadi macam tu. Kalim kan. Jadi dia ada kalmun, dia ada tu, ataupun perkataan contohnya nahimun ni boleh nahimun ataupun nahmun ya, ataupun nihimun ataupun nihmun. Okey. Dan diboleh juga pada fi'il. Tadi isim, ni fi'il. Sama juga pada fi'il yang mana halqi juga. Seperti dhahika. Jadi boleh dhahika ini boleh kita baca dhahka ataupun dhihika ataupun dhihka. Okey, ada 4 lurah. Ada 4 lurah. Kemudian auzan rubai al-mujarrad. Auzan al-rubai yang mujarrad. Mujarrad memang tidak ada mazid lah. Jadi 7, ada 6, sittatun, ada 6. Maka sepertinya Ja'far. Ya, Ja'far. Burqa. Anda pun tak tahu mana boleh. Qirmiz. Qirmizun lah. Burqun. Tuhlabun. Dirhamun. Qintarun. Tak, Qimatrun. Qimatrun ya. Qimatrun. Jadi qirmiz ni adalah mewarnai dengan merah. Qirmiz, dia panggil qirmiz. Tahlab ni maknanya daun, daun yang duduk atas air. Apa dia panggil dalam fiqh ni apa? Lumut lumut. Tuhlab dalam fiqh ada ni. Kemudian auzan khumasi al-mujarrad ada 4. Ini semua ni sama'i lah kan ya. Fayakun, maka jadilah dia ka syamardal, syamardalun, qahbalisun, qirta'bun, khuza'bil, khuza'bilun. Jadi syamardal ni maksudnya tawil. Ni bahasa-bahasa yang awak tak jumpa pun rasanya. Tak ada rasa habis tahun 4 kuliah belum tentu jumpa. Tawil tawil. Samardal maksud tawil kan. Qahbalis ni maksudnya adalah mar'ah yang gemuk lah. Jasimah tu gemuk lah. Qirta'ab ni maksudnya hakir. Hakir ni yang hina lah. Celaka kan ataupun hina. Khuza'bil maksudnya batil, kebatilan. Ammal mazid, maka mazid banyak dia kata. Ini semua mujarrad je. Yang mazid banyak sangat. La hasra laha, tidak boleh dibilang. Okey, contohnya insan. Ini kita nampak lah. Ada penambahan di situ sebab asalnya nasia je kan. Insan. Ghadhanfar, di situ nampak ada nun di situ tambahan.
Maknanya sa'altumuniha tu lah. Salsabil. Salsabil ni adalah minuman arak Salsabila ni. Arak di syurga lah. Sebab tu tak apalah bagi nama kan. Salsabila. Syam'al. Syam'al ni adalah angin daripada Shimal lah. Angin daripada Shimal. Shimal mana? Shimal utara Shimal utara. Okay. Okay, nanti dia bagi insyaAllah minggu depan lah. Kita bincang pasal apa? Bincang pasal wazan ni. Okay, mana rasa kadar tu saja insyaAllah. Ada soalan tak? أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جزاكم الله خيرا كثيرا. Ada action